Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam channel Cikgu Syida Awesome. Untuk PDPR Sains minggu kedua ini, saya akan membantu murid-murid menjawab latihan dari buku teks muka surat 12 hinggalah 13. Soalan 1. Berdasarkan situasi di bawah, kenal pasti inferen tentang kejadian yang berlaku. Okey, inferen seperti yang kamu tahu ialah kesimpulan awal ataupun sebab. Jadi baca betul-betul. Apakah yang menyebabkan tong sampah itu jatuh? Kalau awak baca betul-betul, awak akan tahu jawapan. Apa yang menyebabkan tong sampah itu jatuh? Cara untuk menjawabnya begini. Ambil ayat pemerhatian itu. Tong sampah itu tumbang kerana ... Soalan kedua. Hipotesis di bawah dibuat oleh Lim ketika bermain gasing bersama-sama dengan rakan-rakannya. Ini hipotesis dia, ayat hipotesis dalam kotak ni. Semakin bertambah lilitan tali pada gasing, semakin bertambah tempoh masa gasing berputar. Jadi dekat dalam ayat hipotesis ni ada dua pemboleh ubah. Jadi kita nak tahu yang mana satu pemboleh ubah yang dimanipulasi, mana satu pemboleh ubah yang bergerak balas. Okey, pemboleh ubah yang dimanipulasi ialah pemboleh ubah yang berbeza. Yang diubah-ubah, yang boleh ditukar-tukar. Pemboleh ubah yang bergerak balas yang kita dapat lihat ataupun dapat diukur ataupun yang kita nampak hasilnya. Okey, kat sini lilitan tali pada gasing mempengaruhi tempoh masa gasing berputar. Jadi yang dimanipulasi ialah, yang berubah dekat sini ialah lilitan tali pada gasing. Kesan dia yang kita nampak, yang kita ukur ialah pemboleh ubah bergerak balas ialah tempoh masa gasing itu berputar. Soalan ketiga. Perhatikan situasi di bawah. Ramalkan apakah yang akan berlaku selepas gambar C. Okey, tengok gambar 1, gambar A. Apa yang berlaku? Lepas tu B dia buat apa? C dia buat apa? D agaknya dia buat apa? Tu fikirlah sendiri D, apakah pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas? Cari. Apa pemboleh ubah dimanipulasi kat soalan ni? Apa yang berbeza? Apa yang berubah-ubah? Itu adalah yang dimanipulasi. Yang bergerak balas, kesan dia. Kesan dia, saya beritahulah sikit. Peningkatan paras apa? Bagi soalan yang keempat, Amir menjalankan satu penyiasatan ke atas 3 helai tuala yang sama jenis dan saiz. Dia menuangkan 50 ml air pada setiap tuala dan menimbang semua tuala tersebut. Jisim awal setiap tuala telah direkodkan. Dia meletakkan tuala X, Y dan Z seperti rajah berikut di bawah cahaya matahari. Jadi selepas 3 jam Amir menimbang semula jisim setiap tuala tersebut. Jadi soalan A. Apakah tujuan penyiasatan? Okey, untuk menjawab soalan tujuan penyiasatan, awak kena tahu pemboleh ubah manipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. Jadi dekat sini pemboleh ubah manipulasi yang berubah dekat sini, yang kita nampak yang berbeza ialah luas permukaan tuala yang terdedah kan. Dan pemboleh ubah yang bergerak balas ialah jisim akhir tuala. Jadi untuk menjawab soalan tujuan, awak kena mulakan ayat untuk mengkaji hubungan antara apa tadi yang saya kata, pemboleh ubah manipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas tadi. Apa yang saya beritahu tadi? Awak buatkan ayat lengkap. Okey, B. Ramalkan susunan tuala mengikut jisim akhir secara menaik. Agaknya lah lepas penyiasatan ni, tuala mana yang paling ringan? Awak tulis dulu. Lepas tu tuala yang sederhana dan akhir sekali tuala yang paling berat. Nyatakan sebab perbezaan jisim akhir tuala X dan Z. Awak tengok X dengan Z. Yang mana yang ringan? Sudah tentulah Z kan?
Jadi kenapa dia lebih ringan? Kerana permukaan yang terdedah adalah lebih besar berbanding dengan tuala X. Soalan 5. Seorang pegawai pertanian telah merekodkan pemerhatian isi padu susu yang diperolehi pada tahun 2015 seperti jadual di bawah. Ada 2 orang peternak kambing ni, Cik Yusof dan Cik Ramli. Jadi itu ada isi padu susu yang diperah mengikut bulan itu adalah pemboleh ubah bergerak balas. Jadi susu yang diperolehi oleh mereka berdua ni berbeza kalau kita tengok. Cik Yusof 300 banyak berbanding dengan Cik Ramli. Kan? Kenapa Cik Yusof tu banyak? Jadi soalan yang pertama, tuliskan inferen. Kesimpulan awal. Kenapa dia punya banyak? Berdasarkan perbezaan isi padu yang diperah oleh ternakan Cik Yusof dan Cik Ramli. Awak agaklah, kenapa susu dia dapat hasil banyak berbanding dengan Cik Ramli? Kenapa Cik Yusof punya banyak? Bagilah jawapan-jawapan yang logik. Antara satu sebab dia mungkinlah kerana awak ambillah pemerhatian dulu. Isi padu susu yang diperah mengikut bulan bagi ternakan Encik Yusof banyak kerana mempunyai bilangan ternakan yang banyak ataupun mempunyai kambing yang sihat, mempunyai baka kambing yang baik, ataupun kerana kambing-kambing Encik Yusof mendapat makanan yang berkhasiat. Itu antara jawapan-jawapan logik yang boleh diterima. Okey, seterusnya soalan B, berikan inferen lain. Ni pun samalah inferen lain. Dah ada juga jawapan lain kan. Jadi kalau tadi awak bagi kerana bilangan kambing dia banyak, yang ni bagilah sebab mungkin dia mendapat makanan yang lebih berkhasiat. Kambing-kambing Encik Yusof mendapat makanan yang lebih berkhasiat. Yang C pula, nyatakan hubungan antara pemboleh ubah dimanipulasi tadi tu dengan pemboleh ubah bergerak balas. Bergerak balas berdasarkan inferen di A. Yang A tadi awak jawab apa? Awak jawab bilangan kambing ni banyak kan? Okey, jadi semakin, mulakan ayat semakin, masukkan pemboleh ubah manipulasi. Yang dekat A tadi awak pilih bilangan kambing yang banyak kan? Jadi semakin bertambah bilangan kambing, semakin bertambah, masukkan bergerak balas tu, semakin bertambah isi padu susu yang diperah mengikut bulan. Okey, dan yang terakhir sekali, pindahkan data dalam jadual ke dalam bentuk komunikasi yang sesuai. Jadi saya cadangkan dekat sini awak pindahkan dalam bentuk carta palang. Carta palang ni awak kena buat garisan mengufuk. Pemboleh ubah dia itu ialah bulan. Februari, Mac, April, Mei. Dan garisan yang mencancang itu pemboleh ubah bergerak balas, isi padu susu yang diperah mengikut bulan. Jadi skala tu awak buatlah 200, 400, 600, 800. Bulan Februari awak ambil data Encik Yusof dulu. Encik Yusof 350, sebelah dia ambil data Encik Ramli 150. Bezakan dua tu. Nanti awak kena bezakan Encik Ramli warna, awak colourkan yang warna merah ataupun biru, ataupun Encik Yusof awak lorekkan, Encik Ramli biarkan kosong. Begitu juga bulan Mac, data bulan April dan bulan Mei, masukkan. Dan jangan lupa buatkan petunjuk tadi. Kalau yang lorek Encik Yusof, yang kosong itu Encik Ramli. Okay, cara kamu melukis graf ialah garis yang mendata ataupun mengufuk itu adalah pemboleh ubah yang dimanipulasi. Kamu tuliskan bulan di hujungnya. Dan garisan yang tegak ataupun garisan mencancang itu adalah pemboleh ubah yang bergerak balas, iaitu kamu tuliskan isi padu susu kambing dalam liter. Skala yang digunakan, awak gunakanlah 100, 200, 300, 400, 500, 600 supaya senang. Senang nak kira nanti. Jadi untuk bulan Februari, yang warna merah tu awak tuliskan itu adalah data untuk Cik Ramli. Awak nak tulis Cik Yusof dulu pun boleh, Cik Ramli pun boleh. Mana-mana pun boleh dulu. Okey, kalau awak ambil Cik Ramli 150, kan? Jadi 100 antara 200 di tengah-tengah. Kalau Cik Yusof pula 350, 300 tengah-tengah antara 400 tu. Seterusnya lah sampailah bulan Mei. Dan untuk Cik Ramli bezakan warna, sediakan petunjuk di bawah untuk membezakan warna
Cik Ramzi dan Cik Yusof. Sekian saja untuk kali ini. Bye!